Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang hadir dalam forum ini. Pertama sekali saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya merupakan seorang pelajar daripada UNIZA. Itu daripada kos Diploma Pengajar Islam Sejarah dan Tamadun Islam. Jadi di sini kos saya ingin menganjurkan satu forum yang bertajuk dua peristiwa yang terpenting yang berlaku pada Daulah Umayyah. Okey, jadinya saya ingin memperkenalkan ahli panel kami yang kami bawa dari luar, iaitu panel yang pertama adalah Dr. Hashir. Beliau merupakan pensyarah di UNIZA dalam kos Diploma Sejarah dan Tamadun Islam. Beliau juga merupakan lecturer saya. Dan seterusnya ahli panel yang kedua adalah Ustaz Syarul Aiman, merupakan cikgu sejarah di sekolah agama di Selangor. Beliau sangat rapatlah dengan budak-budak. Jadinya saya mengambil beliau kerana beliau ada banyak ilmu berkaitan sejarah Islam. Okay, ahli panel yang ketiga ni ialah seorang yang istimewa, merupakan pelajar PhD dalam bidang sejarah dan tamadun Islam Universiti Kebangsaan Malaysia, iaitu Encik Syahir Faiz. Dan saya lupa memperkenalkan diri saya Ahmad Syafami bin Fakun Akwi daripada kos Diploma Sejarah dan Tamadun Islam. Okey, saya akan meneruskan kepada poin kita. Okey, poin kita adalah dua peristiwa yang berlaku pada Daulah Umayyah. Okey, apa itu Daulah Umayyah? Jadi Daulah Umayyah ni mungkin ada yang tahu dan mungkin ada yang baru tahu. Okey, yang baru tahu itu adalah Daulah Umayyah ini merupakan daulah era Islam, era pemerintahan Islam selepas era Khulafa' Ar-Rasyidin. Jadinya saya ingin menyerahkan saya ingin bertanya kepada panel yang pertama, apakah itu sebenarnya Daulah Umayyah, dan apakah itu Daulah Umayyah? Kerana mungkin Dr. Hashir lebih tahu daripada saya. Okey, saya serahkan kepada ahli panel yang pertama, kepada Dr. Hashir bin Harun. Okey, dengar suara Doktor? Dengar Dr. Terima kasih. Okay. Terima kasih kepada moderator yang saya sayangi, iaitu saya punya anak murid cinta, iaitu Ahmad Syafami bin Fakun Akwi. Okay, so untuk malam ni saya akan fokuskan sedikit tentang Daulah Umayyah dan juga akan mengkaitkan peristiwa yang berlaku di zaman pemerintahan Bani Umayyah. Okay, so saya mulakan. Okay, yang pertama berkaitan dengan penanaman. So setiap dinasti ataupun setiap kita perlu tahu kan, lagi-lagi kalau budak yang berkaitan dengan sejarah Islam, dia mesti perlu mempunyai ilmu yang basic tentang Daulah Umayyah. Okay, so Daulah Umayyah ni saya cerita ialah sistem khalifah yang berasaskan pewarisan pertama selepas wafatan Nabi Muhammad SAW. Kerajaan ini terdiri daripada keluarga di dalam kaum Quraisy Mekah. Okay. Kerajaan Bani Umayyah ini juga telah berkuasa ataupun telah bermula bertapak pada tahun 661 Masihi sehingga 750 Masihi. Okay. Sebelum itu saya nak bagi tahu asal nama kerajaan Bani Umayyah ini adalah dia mengambil nama supaya nama Datuk Umayyah, iaitu pengasas kerajaan Bani Umayyah, iaitu yang bernama Umayyah bin Abdul Syams. Umayyah bin Abdul Syams adalah seorang pemimpin kaum Quraisy yang kaya dan sangat berpengaruh pada era itu. Okay. Muawiyah juga telah menjadi gubernur Syria di bawah pemerintahan Khalifah ketiga Islam. Itu pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Pada tahun 35 Hijrah, kota Madinah yang menjadi ibu kota negara Islam telah dilanda krisis politik yang sangat hebat yang akhirnya mencetuskan pelbagai kemusnahan dan pemberontakan
akhirnya Sayyidina Osman bin Affan telah terbunuh oleh pemberontak. Selepas Sayyidina Osman bin Affan telah lalu telah diambil pemerintahannya oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Selepas Sayyidina Ali bin Abi Talib telah terbunuh pada tahun 661 Masihi, anaknya iaitu Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib telah menjadi khalifah, namun telah mengambil keputusan untuk menyerahkan jawatan khalifahnya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan, dan antara sebab ini adalah kerana tidak mahu umat Islam ini saling berlaku pertumpahan darah dan saling berperang antara satu sama lain. Maksudnya Islam. Okay. Hal ini menyebabkan tertutupnya Bani kerajaan Bani Umayyah dan menyaksikan bahawa pertukaran pusat pemerintahan daripada Madinah ke Damsyik. Okay. Selepas itu saya mahu menerangkan bahawa kuasa Bani Umayyah ni berpusat pada kerajaan Byzantium di Syria dan mengekalkan pegawai tempatan yang bukan Muslim sebagai pentadbir. Okay. Tentera Muslim pada zaman kerajaan Bani Umayyah juga telah berjaya menakluk beberapa bahagian ataupun wilayah, iaitu wilayah Afrika Utara dan Iran pada lewat tahun 600-an. Dan mereka juga mengembangkan empayar Islam daripada semenanjung Iberia di barat sehingga India di timur. Tentera Islam dan pada setengah peperangan tentera Umayyah iaitu di bawah pimpinan Tariq ibn Ziyad telah menyeberangi Selat Gibraltar dan menubuhkan pemerintahan di semenanjung Iberia iaitu Sepanyol. Sementara bagi tentera Islam yang lain telah menubuhkan pemerintahan di Sind iaitu di India. Okay, so saya nak beritahu kat sini, sebab itu bila tertewasnya Bani Umayyah, jadi kita boleh lihat di maksudnya luar daripada kawasan ni banyak waris daripada kerajaan Bani Umayyah terletak ataupun berpusat di Sepanyol dan di India. Sebabkan mereka lari daripada orang punya daulah, orang punya negeri dan membuka satu pusat yang baru, pusat pemerintahan, dan kebanyakannya di Sepanyol dan di India. Okay. Lepas itu, kerajaan Bani Umayyah ni saya nak cerita dia telah ditewaskan oleh kerajaan Bani Abbasiyah dan ramai tentera dan pengikut Bani Umayyah ni telah dibunuh oleh Bani Abbasiyah. So, saya ingat yang terakhir iaitu seorang waris Bani Umayyah yang tinggal, yang orang kata yang tunggal, iaitu Abdul Rahman yang pertama mengambil pemerintahan Islam di Andalusia. Andalusia ini berada di Sepanyol dan merupakan kerajaan Bani Umayyah di sana. Okay. Terusnya saya akan mengupaskan atau mengungkapkan peristiwa-peristiwa yang berlaku semasa zaman Daulah Umayyah. Okay, yang pertama, pada tahun 991 Masehi, Muawiyah telah diangkat menjadi khalifah dan mendirikan kerajaan iaitu kerajaan Bani Umayyah. Okay, sebelum tu saya nak beritahu yang Muawiyah bin Abu Sufyan sebelum dia dilantik menjadi khalifah, sepatutnya yang dijadikan khalifah adalah Sayyidina Hasan bin Ali. Sebab kita ikut sistem, orang kata sistem waris turun-temurun betul daripada Sayyidina Ali, maka turunlah kepada anaknya iaitu Khalifah Hasan bin Ali. Tapi disebabkan Khalifah Hasan bin Ali ni dia mempunyai sebab-sebab tertentu dan sebab-sebab itu dia dielakkan, maka dia meletakkan jawatannya sebagai khalifah, iaitu kalau baca kita ni kan ibarat sultan lah, Sultan Selangor atau Perak kan. So ibaratkan dia meletakkan jawatannya dan memberikan jawatan kepada orang lain atas sebab-sebab yang tertentu untuk menyelamatkan umat Islam. Okay, so ada dekat sini terdapat 3 sebab mengapa Sayyidina Hasan bin Ali menyerahkan jawatan kepada Sayyidina Muawiyah. Okay, yang pertama itu Sayyidina Hasan bin Ali dia tidak mahu melihat umat Islam ini saling bercakaran. Kalau maksud bercakaran, ni maksudnya adalah saling berbunuh-bunuhan antara satu sama lain. Kalau kita di Malaysia kan, kita sebagai negara yang berdaulat dan negara yang aman dan makmur, kita tidak mampu ataupun kita tidak mahu melihat negara ini sesama Islam bergaduh antara satu sama lain. Betul. Kita mesti menjaga sama Islam sebab kita bersaudara. Tema satu Malaysia pada kali ini ialah kita bersaudara. Kalau itulah. So,
Yang kedua, sebab apa Sayyidina Muawiyah ni, Sayyidina Hasan ni dia meletakkan jawatan ni? Sebab Sayyidina Hasan bin Ali ni adalah seorang yang sangat cintakan hidup aman damai dan benci kepada pertumpahan darah dan persengketaan. Sebab itu, tidak ada kebaikan kalau uh, dia terus membiarkan dirinya untuk menjadi khalifah, tetapi umat-umat ni ataupun uh, kaum-kaum yang menyokong Sayyidina Muawiyah dan menyokong Sayyidina Hasan saling bergaduh satu sama lain dan menyebabkan dua-dua negara itu, dua-dua puak itu tidak aman antara sesama Islam. Okay. Sebabkan akhlak sifat yang telah diturunkan oleh ayah iaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka dia melepaskan jawatan sebagai khalifah dan memberikan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Okay. Yang ketiga, sebab apa Sayyidina Hasan bin Ali menyerahkan jawatannya sebagai khalifah kepada Muawiyah kerana dia menyempurnakan ramalan datuk ni, iaitu siapakah datuk siapakah datuk Hasan bin Ali, iaitu Rasulullah SAW. Okay. Ketika beliau masih kanak-kanak, Rasulullah SAW mengatakan bahawa beliau iaitu Sayyidina Hasan bin Ali adalah pendamai dua golongan umat yang bersekutu. So dia nak merealisasikan janji yang telah ditematari oleh dia dan Rasulullah SAW, maka dia pun melepaskan jawatannya sebagai khalifah. Lalu itu setelah menjelangnya bulan akhir tahun 691 Masihi, maka Khalifah Hasan bin Ali telah menyerahkan sepucuk surat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang mengatakan bahawa beliau secara ofisialnya telah meletakkan jawatan sebagai khalifah, tetapi mengemukakan dua syarat. Yang pertama, meminta jaminan ke atas keselamatan keluarga beliau, dan yang kedua, pengikut-pengikut beliau iaitu kaum Syiah. Sebab kita tahu ramai yang ikut Sayyidina Hasan adalah berada di golongan yang Syiah. Syiah adalah orang Islam, tapi dia terpesong daripada agama kita. Mereka lebih mengagungkan Sayyidina Ali berbanding dengan Rasulullah SAW. Saya rasa setakat itu saja perbincangan saya ataupun diskusi yang berkaitan dengan apa itu Daulah Umayyah dan peristiwa yang berlaku pada zaman Kerajaan Bani Umayyah. Saya serahkan semula kepada moderator yang paling handsome dan kacak budaya iaitu Saudara Sampang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar? Bismillahirrahmanirrahim. Dengar. Okay, terima kasih kepada Dr. Hashir, iaitu lecturer saya. Seperti di dalam kelas, sangat fasih atas perbicaraan beliau. Okey, jadinya atas poin yang saya nak tekankan atas pencerahan Dr. Hashir tersebut, saya nak tekankan pada peristiwa yang pertama, iaitu pelantikan Umayyah. Iaitu saya melihat poin yang menarik, iaitu Khalifah Hasan bin Ali, beliau memang beliau merupakan punca utamalah kenapa Daulah Umayyah tu terwujudnya. Sebab ya Dr. Aziz telah menyebutkan tiga sebab, iaitu sebabnya yang pertama adalah beliau tidak mahu melihat umat Islam bercakaran. Yang kedua adalah dia sangat cintakan aman dan damai, dan yang ketiga adalah menyempurnakan ramalan datuknya. Kita dapat lihat di sini bahawa Khalifah Sayyidina Hasan sangatlah beliau tidak sangat menggilakan kuasa. Jadinya pangkat bukan segala-galanya, dan kita lihat sekarang Islam sangat terkenal di seluruhnya. Okey, tanpa membuang masa lagi, saya meneruskan soalan yang kedua, iaitu saya ingin menunjukkan soalan saya kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu Ustaz Syahrul Aiman, iaitu merupakan guru di sekolah yang mengajar subjek sejarah. Iaitu soalan saya, apakah peristiwa yang kedua yang sangat menarik yang mungkin pelajar-pelajar Islam yang belajar berkaitan Islam sendiri pun tidak tahu. Jadinya saya serahkan kepada ahli panel yang kedua, iaitu Ustaz Syahrul Aiman. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Amin Samsudin. Saya nak cerita sekarang ni, nak cerita tentang peristiwa kedua. Peristiwa kedua ni dia ambil kan. Kenapa dia penting? Sebab Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Banyak yang khalifah kan, tapi sebab kita nak ambil Umar bin Abdul Aziz sebab dia pembaharuan yang hebat dijalankan kan. Dia lain daripada lain tau. Masya-Allah. Sebab antara 14 orang khalifah dalam kerajaan Bani Umayyah ni, bagi saya dia paling menonjol sekali lah. Sebab Saya pun suka juga tu, takut tu. Sebab dia ni dia jadi khalifah tak lama pun, tapi sebab dia ni ikut khalifah 4 tu, cara khalifah 4 tu mentadbir kan. Dia ikut betul jalan Islam yang sebenar. Sebab itulah ada orang gelar dia Khamis Ar-Rasyidin. Maksudnya khalifah kelima. Itu dia ikut corak pemerintahan para khalifah Rasyidin yang 4 orang tu lah kan. Lepas tu dia ni orang andaikan dia macam Umar bin Abdul Aziz. Dia ni nama dia Umar bin Abdul Aziz kan. Tapi dia membezakan dia orang dua ni beza kan. Cara dia orang buat sama, tapi yang membezakan dia cuma Umar bin Abdul Aziz ni kita tahu dia ni garam kan. Dia ni seorang yang tegas. Siapa-siapa yang nak lawan Nabi pun biasanya dia akan duduk yang di hadapan sekali lah. Sebab dia orang berani, tegas. Tapi yang membezakan Umar bin Abdul Aziz ni, Umar bin Abdul Aziz ni dia lemah lembut. Dia tenang. Dia membezakan dia punya sifat. Khalifah sebelum Umar bin Abdul Aziz ni, dia orang nama dia Sulaiman bin Abdul Malik. Dia ni jenis yang mengutamakan keseluruhan hidup seperti asyik dengan makanan, dengan minuman yang lazat. Kalau macam Khalifah Umar bin Abdul Aziz ni, dia mengutamakan ibadat, kehidupan sederhana, mengingati kehidupan di akhirat. Lepas tu nak cerita macam mana Khalifah Umar bin Aziz ni boleh jadi khalifah kan. Dia dulu sebelum dia jadi khalifah, dia jadi penasihat peribadi kepada dia merangkap menteri lah kepada Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik ni. Dia ada seorang lagi sahabat dia, nama dia Rajab bin Haywah. Diorang dua ni alim, cerdik, bijaksana. Sebab itulah Khalifah Sulaiman tu jadikan dua orang ni orang penting dekat untuk mentadbir negara ni. Betul? Satu hari ni Khalifah Abdul Malik ni, Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik ni, dia nak lantik putera dia. Nama dia Ayub sebagai putera mahkota. Tapi dengan izin Allah dia meninggal dunia. Sebelum dia bukat, sebelum dia dah meninggal dulu kan. Jadi dengan izin Allah kan, anak dia tak dapat jadi putera mahkota. Kalau anak dia hidup jadi putera mahkota, dia terus lantik terus anak dia jadi khalifah seterusnya kan. Tapi tak dapat. Lepas tu Khalifah Sulaiman ni dia jatuh sakit. Lepas tu dia terfikir nak cari siapa lah pengganti dia ni kan. Lepas tu Rajab bin Haywah ni pun dia cakap dekat Sulaiman yang dia kata, wahai Amirul Mukminin, antara perkara-perkara yang dapat menolong khalifah di dalam kuburnya ialah pilihannya mencari pemilihan urusan umat Islam ialah orang yang saleh. Maksudnya dia cakap lah kan, kalau Khalifah Sulaiman ni nanti dia dah meninggal, perkara yang dapat tolong dia dalam kubur ialah dia cari orang yang pemerintah seterusnya yang soleh, yang betul-betul ikut cara Islam yang sebenarnya kan. Nanti baru ada tenang kan dekat alam kubur nanti kan. Lepas tu Khalifah Sulaiman ni pun dia setuju, dia nak Khalifah Umar jadi dia punya pewaris. Tapi dia tahu Khalifah Umar ni takkan nak. Sebab Khalifah Umar ni dia bukannya orang yang memang nak kuasa, dia tak nak pun.
Lepas tu diorang pun dia time tu diorang ada rajak dengan Khalifah ada Khalifah Umar Abdul Aziz, ada Khalifah Sulaiman. Lepas tu Rajab bin Haywah ni pun dia puji-puji Khalifah Umar Abdul Aziz. Lepas tu dari situlah Khalifah Sulaiman ni dia tertarik dengan Khalifah Umar. Lepas tu time tu tak ada Khalifah Umar Abdul Aziz. Lepas tu Khalifah Sulaiman pun dia buat surat untuk mewariskan siapa pewaris dia. Lepas tu Khalifah Umar Abdul Aziz ni dia rasa tak sedar hati tau. Kalau yang Khalifah Sulaiman ni nak lantik dia jadi khalifah seterusnya. Lepas tu lepas tu Rajab bin Haywah cakap yang ni. Khalifah Umar Abdul Aziz ada cakap yang ni. Wahai Rajab, menurut pandanganku Amirul Mukminin sudah mendekati ajalnya dan baginda sudah tentu akan menunjukkan penggantinya. Oleh itu dengan mempersaksikan nama Allah, aku mohon kepadamu sekiranya baginda menyebut-nyebut namaku, alihkan perhatiannya kepada nama-nama yang lain. Sekiranya baginda tidak menyebut-nyebutkan namanya, maka janganlah diingat-ingatkan kepada baginda. Sebab jelas kan, jelas kat situ nampak kan yang dia tak nak. Dia tu tak nak dekat jawatan tu. Sebab bagi dia jawatan tu besar, terlalu besar untuk dia pegang jawatan tu. Sebab tu dia tak nak. Lepas tu Rajab bin Haywah ni dia seorang ahli politik yang cerdik kan. Beliau dia tak nak menyusahkan hati Umar bin Abdul Aziz. Lepas tu dia nak bagi Umar bin Abdul Aziz ni hati dia tenang. Dia tak fikir yang Khalifah Sulaiman yang akan ambil nama dia kan. Lepas tu dia pun cakap macam ni. Wahai Umar, aku benar-benar tidak mengira engkau boleh berprasangka seperti itu. Apakah engkau mengira keluarga Abdul Malik akan mengikut sertakan engkau ke dalam urusan mereka? Lepas tu bila dengar macam tu dia sedar hati lah. Takkanlah Khalifah Sulaiman nak masukkan dia dalam keluarga dia kan. Sebab pemerintah yang Bani Umayyah ni biasanya dia akan ambil keturunan susu-galuh keluarga untuk jadikan pewaris seterusnya. Dia tak ambil orang luar lah. Lepas tu kalau bila Khalifah Umar dah sedar hati, lepas tu Khalifah Sulaiman pun dia terus buat surat, buat cop apa semua. Lepas tu dia pergi dekat keluarga dia apa semua, dia cakap macam ni kat keluarga dia. Aku melantik orang yang diwasiatkan dalam surat ini. Lepas tu keluarga dia pun baca dekat keluarga Khalifah Sulaiman pun dah baca dekat keluarga dia surat tu apa semua. Lepas tu Rajab dia berubah kepada orang tu semua kan. Mereka semua dengan menyebut nama calon khalifah itu Umar bin Abdul Aziz. Lepas tu terkejutlah keluarga Khalifah Abdul Malik ni. Sebab Abdul Malik ni nanti Syahir, Saudara Syahir ni dia akan cerita lah. Lepas tu Saudara Syahir akan cerita lah bagaimana Khalifah Umar nak redha dengan jawatan dia kena pikul kan. Jadi saya serahkan kepada moderator saya balik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Syaraiman atas perkongsian ilmu berkaitan peristiwa kedua yang terpenting yang berlaku pada zaman Umayyah. Okey, pada apa yang diterangkan oleh Ustaz Syaraiman tadi, saya ingin menekankan bahawa pelantikan bagi Daulat Umayyah ni merupakan cara pelantikan adalah melalui pewarisan. Okey, kita dapat lihat bahawa bukan mudah bagi khalifah yang sekarang untuk menyerahkan kepada tugas khalifah ini kepada khalifah yang seterusnya, kerana tugas khalifah ni bukanlah mudah, kerana kita dapat lihat umat Islam sekarang pun masih lagi
masih lagi tidak ada yang bergaduh, dan ini menjadikan bahawa khalifah itu merupakan perkara yang sangat penting dan harus dititik beratkan bagi pelantikannya. Okey, seterusnya saya akan memberi soalan kepada panel kita yang ketiga, iaitu pelajar PhD kita di Pengepasan Sejarah Taman Islam, iaitu saudara Syahir Faiz. Okey, saya ingin bertanya kepada saudara Syahir Faiz, apakah sambungan yang Ustaz Aiman sudah menyebut, apakah berkaitan Khalifah Abdul Malik, apakah yang terjadi kepada Khalifah Umar Abdul Aziz? Okey, itu persoalan saya. Okey, selanjutnya saya serahkan kepada saudara Syahir bin Faiz. Okay, terima kasih kepada Syahir Faiz. saudara Syahrul Fahmi sebab bertanya soalan kepada saya. Okay. Dia telah bertanya kepada saya tentang apakah yang akan terjadi daripada ulasan yang telah diberikan oleh Ahmad Syahrul Aiman. Di sini saya ingin menyambung coretan cerita daripada Ahmad Syahrul Aiman. Saudara Umar Abdul Aziz ni mendengar daripada Raja bin Haywah, iaitu menteri yang bertugas sebagai pemegang wasiat almarhum Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Sebagaimana kita tahu daripada cerita Ahmad Syahrul Aiman yang yang guru sejarah tu cakap ni, dia cakap Umar bin Abdul Aziz ni akan dinobatkan sebagai khalifah selepas Khalifah Sulaiman Abdul Malik. Khalifah Umar Abdul Aziz ni dia tolak jawatan khalifah sebab jawatan itu terlalu berat untuk seseorang. Dia telah berkata, demi Allah, ini sama sekali bukan permintaanku. Lepas tu, kemudian Umar bin Abdul Aziz ni, dia naik ke atas mimbar dan berkhutbah dengan mengatakan, wahai sekalian manusia, aku dibebani beberapa perkara ini tanpa terlebih dahulu meminta pendapatku, dan tidak pula di atas permintaanku sendiri, dan juga tidak di atas persyaratan kaum muslimin. Sekarang aku bebas dari baiat yang tuan-tuan telah ucapkan. Pilihlah sesiapa yang tuan-tuan fikirkan baik untuk dilantik menjadi khalifah tuan. Di sini ayat ni menunjukkan bahawa Khalifah Umar bin Abdul Aziz ni tidak gila kuasa, dia kata. Tidak gila kuasa supaya kerajaan Mesialan ni lah. Dapat kuasa sikit. Dapat jawatan tu. Tugas ada kosong gitu. Tak lagi ayat ni yang menunjukkan bahawa Khalifah Umar ni betul-betul menolak untuk menjadi khalifah selepas Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Selepas Khalifah Umar langkah keluar dari mimbar, para hadirin yang ada dalam masyarakat tersebut mengatakan, kami semua telah memilihmu, iaitu yakni orang-orang semua pilih Saidina Umar bin Abdul Aziz untuk menjadi seorang khalifah. Mereka menyatakan sumpah setia kepada Umar bin Abdul Aziz dan mereka telah memberi baiat yang baru kepada baginda. Selepas daripada kejadian itu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ni turut serta kali mengiringi jenazah almarhum Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik ke tanah perkuburan untuk dikebumikan. Selepas daripada perkuburan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, telah diriwayatkan dari kisah, datanglah seorang raja ni bin Haywah bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz, adakah tuan, yakni Umar tu, gembira dengan pelantikan dia sebagai khalifah atau sebaliknya? Lepas tu saudara baginda Umar bin Abdul Aziz telah menjawab, dia gembira disebabkan orang ramai dan menyedihkan kerana-mu. Iaitu sedih sebab pertanyaan Raja bin Haywah. Kemudian Umar menyambung lagi, aku bimbang aku telah membinasakan diriku sebab dia rasa tanggungjawab seorang khalifah tu tidak sesuai untuk dia. Lepas tu kita tengok sini.
Kemudian selepas tu baginda ni dia ni memerintah supaya semua kenderaan dan perhiasan dijual. Termasuklah dia kata perhiasan-perhiasan seperti tempat letak kaki, letak khalifah, permainan ni, lepas tu kuda-kuda, kereta, lepas tu semua tu dimasukkan kepada Baitul Mal, iaitu macam pusat kewangan Islam dulu. Okey. Sesungguhnya ni Khalifah Umar bin Abdul Aziz ni dia tidak macam dia tak sih kata tak apa harta gitu. Dia tak sih macam hidup mewah-mewah sebab dia takut membinasakan diri dia. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Itulah hadis yang membinasakan diri kita dalam kebinasaan. Okey. Baginda ni kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz ni pergi ke masjid. Baginda berpidato di atas mimbar dengan berkata, tuan-tuan sekalian, sesungguhnya selepas Al-Quran tidak ada lagi kitab yang diturunkan daripada Allah dan seterusnya. Nabi Muhammad itu pesuruhnya. Okey, ini dia ni mengucap dua kali syahadah di sini. Situ. Lepas tu jelaslah bahawa Khalifah Umar bin Abdul Aziz ni adalah mahu kembali semula kepada corak pemerintahan Khalifah Ar-Rasyidin yang keempat. Seperti mana yang Ahmad Syarul Aiman ucapkan tadi. Khalifah Ar-Rasyidin yang keempat iaitu yang corak dia pemimpin yang zuhud apa macam apa nak keadilan apa. Okey. Di sini kita tengok beberapa sumbangan ataupun dasar penyelewengan yang diubah oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebaik sahaja baginda memegang jawatan khalifah. Di antaranya adalah kita tengok di antaranya adalah semangat pertama dia Okey, Umar Abdul Aziz ni dia nanti menjadi khalifah ketika umur 39. Selepas dia jadi khalifah tu baru dia tukar apa orang cakap ubah-ubah cara-cara pemerintahan gitu. Okey, cara pemerintahan Umar ni hampir sama dengan kepimpinan datuknya iaitu Umar Al-Khattab dari segi zuhud, lepas takwa dia, lepas tu kitab dan Quran Sunnah tu menjadi panduan dalam pemerintahan dia. Okey. Khalifah Umar ni menjalankan pemerintahan berdasarkan Al-Quran Sunnah. Dia telah mengarahkan semua pegawai dan pegawai-pegawai yang dia telah tetapkan untuk amal Quran Sunnah, baca Quran apa. Okey. Khalifah Umar ni dia juga menghapuskan segala bentuk kezaliman dalam Bani Umayyah seperti yang ambil mula harta rampasan perang yang dikuasai oleh keluarga Bani Umayyah untuk dijadikan hak kerajaan dan dimasukkan dalam Baitul Mal. Okey. Beliau juga ni memecat pegawai-pegawai tangan kerajaan yang zalim, tak ikut Quran, tak ikut hadis, lepas tu mengamalkan sikap rasuah. Okey, pegawai ni memang tak lagi daripada rasuah. Tengok zaman dulu lagi ada rasuah dah. Tengok zaman ni masya-Allah banyak lagi. Okey, beliau juga ni sentiasa menjalinkan hubungan dengan pegawai dan kaki tangan tanpa kira kuasa dan kedudukan. Sini nak ayat martabat seorang khalifah yang berjaya. Sebab dia berjaya ambil hati rakyat-rakyat dia. Sebab pemerintah lah ni lah. Okay, seterusnya kita tengok ni. Khalifah Umar ni berasa berjaya mengubah dasar luar tu. Khalifah Umar mengubah dasar luar kerajaan Bani Umayyah iaitu sebelum beliau kerajaan Umayyah ni kerap mengadakan ekspedisi. Macam ekspedisi perang untuk meluaskan empire dan pengaruh Islam sama ada di timur ataupun di barat. Okay. Pada zaman khalifah tu, beliau ni, Umar ni telah menggunakan kaedah diplomasi untuk meluaskan pengaruh Islam. Sebab dia ni tidak suka kepada pertumpahan darah dan benci kepada peperangan.
Sini beci sini bukan mana dia apabila orang serai dia tak pandai balik. Beci sini macam apa? Tak suka start dulu. Gitu. Lepas tu di sini sumbangan juga menghapuskan cacian terhadap Khalifah Ali bin Abi Talib. Iaitu kecaman dan kutukan kepada Khalifah Ali ni dan keturunannya daripada Bani Hashim yang telah dilakukan dalam setiap khutbah Jumaat sejak zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Khalifah Umar bin Aziz ni telah meletakkan pembaharuan ataupun membuat sesuatu yang baru dengan menghapuskan amalan ni sebab mencemarkan maruah seseorang dengan mendedahkan kelemahan umat Islam situ. Situ tak molek. Sebab tu dia menghapuskan. Okay. Dengan itu, dengan perbuatan Umar bin Aziz tu dapat menghidupkan semula ruh ukhuwah Islamiyah yang diasaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, yakni dengan mewujudkan hubungan baik antara keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Bani Umayyah dengan penentangan daripada golongan Syiah mulai berkurang. Yakni golongan Syiah tu berkurang situ. Okey, seterusnya menggalakkan perkembangan ilmu. Okey. Zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Aziz ni merupakan zaman kemuncak perkembangan ilmu pengetahuan. Sebab ada beberapa kota telah muncul sebagai gedung ilmu pengetahuan seperti kota Kufah, Damsyik, Basrah. Okey, antara tiga kota tu yang paling famous ketika itu. Okey. Masjid itu adalah merupakan pusat ilmu. Okey, lepas tu golongan intelek ada dalam tu, golongan ilmu sejarah apa dalam tu semua ada dalam tu. Okey. Khalifah Umar bin Aziz ni juga menggalakkan ilmu pengetahuan berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah, hadis, falak apa semua, taksir, semua ada dalam tu belaka. Okey. Algebra, perubatan time tu adalah zaman ilmu kata. Pada zaman Umar jugalah lahir banyak ilmu terkenal seperti Abdul Malik di Hijaz dan Imam Hanafi di Iraq. Okey. Akhirnya kota Damsyik tu menjadi tumpuan penduduk seluruh tanah Arab. Semua orang tanah Arab tu nak duduk kat kota Damsyik, Basrah, Kufah sebab merupakan kota ilmu kata. Okey, Khalifah Umar bin Aziz ni juga sangat berjasa lah sebab berjaya mengawal Baitul Mal. Dalam bidang ekonomi ni, Khalifah Umar ni berjaya mengambil balik harta rampasan perang yang dimiliki oleh Bani Umayyah dan diletakkan semula dalam Baitul Mal. Situ. Yang ambil kira ekonomi negara, ekonomi kerajaan Khalifah Umar bin Aziz ni macam apa kata kukuh lah sebab kurangnya pun cukup apa yang ambil pemula harta rampasan perang. Lepas tu cukai ni dikemas kiri dengan tujuan menghapuskan penindasan yang dilakukan rakyat tanpa mengira agama. Cukai jizyah. Okey, cukai jizyah kata golongan mawali dihapuskan dan kadar karosh diturunkan gitu. Macam pun ya kurang sikit sebab dia tak semang lah apabila di pemerintah dia orang di bawah masyarakat dia tu mengalami kesusahan. Okey, dengan ni buat gitu untuk menunjukkan jalan yang benar bukannya untuk memungut cukai. Gitu. Sebab zaman pemerintah Rasulullah tu bukan nak kata supaya cukai apa bayar tapi bukan kadar besar lah, kadar faedah besar. Okey. Okey. Setakat tu daripada ulasan daripada saya. Saya akan menyerahkan kembali kepada saudara Syahrul Ahmad Syahrul Fahmi, iaitu moderator yang paling handsome sekarang. Okey. Kurang. Okey, terima kasih kepada saudara Syahir Faiz. Okey, terima kasih atas penjelasan berkaitan apakah sambungan yang apakah pada Sayyidina Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Okey, saya ingin mengambil poin di sini bahawa
pelantikan pelantikan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ni merupakan pelantikan yang amat sukar, tapi pemerintahannya merupakan pemerintah yang mudah dan yang merupakan pemerintah yang sangat menonjol bagi Khalifah Bani Umayyah. Okey. Saya ingin menyimpulkan atas ketiga-tiga panel tadi. Okey, yang pertama saya nak simpulkan bahawa Daulah Umayyah ini dia punya cara pemerintahan melalui cara pewarisan yang sangat berbeza daripada dengan cara pada era pemerintahan Islam pada zaman Khulafaur Rasyidin yang melalui cara pelantikan dan sebagainya. Kita dapat lihat perbezaan, tapi walaupun berbeza cara pelantikan yang khalifah itu, tapi kita dapat lihat banyak kerajaan Islam telah berjaya bangun, sepertinya ni kita lihat Daulah Umayyah, ada lagi Daulah Abbasiyah, Utsmaniyah, dan sampai sekarang Islam pun masih ada walaupun tiada daulah ni, tapi InsyaAllah Islam itu satu dan kita pun di ambang COVID ni insyaAllah umat Islam saling bersatu. Okay, sebenarnya apa yang saya nak simpulkan yang kedua adalah kita jangan hanya mengenal khalifah tokoh-tokoh contohnya seperti di Malaysia, di tanah Melayu saja ya. Kita sebagai umat Islam haruslah tahu bahawa bolehnya adanya kita dapat kata idola lah sebagai inilah kita punya idola untuk dalam pemerintahan Islam. Okey, itu saja daripada saya. Saya ingin memohon maaf kepada semua jika ada kekurangan dan ada Dr. Hashir, Ustaz Syaraiman dan Encik Syahid Faiz. Saya memohon maaf. Itu saja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.